Bismillah. Qala Allah Ta'ala fafirru ilallah. Maksud firru ialah berlarilah kepada Allah. Fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah, yakni ai min syirki ilal iman billah au min ta'ati syaitan ila ta'ati rahman. Maksudnya lari daripada syirik kepada iman billah, kepada beriman kepada Allah, au min ta'ati syaitan ila ta'ati rahman, au mimma siwahu, ataupun daripada perkara yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inni nazirum minkum, inni lakum nazirum, inni lakum minhu nazirum mubin, wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nazirum mubin. Wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nazirum mubin. Dan janganlah kamu jadikan bersama Allah itu Tuhan yang lain. Sesungguhnya aku adalah pemberi ingat yang nyata dari Dia. Maknanya Allah SWT memerintah Nabi SAW menyampaikan wahyu kepada manusia bahawa akulah pemberi peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan lain. Inni lakum nazirum mubin. Jika dilihat di sini, kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ayat ini diulang sebanyak 2 kali. Inni lakum nazirum mubin, dan di sini inni lakum nazirum mubin. Ini dipanggil takrir. Takrir iaitu mengulangi perakuan sebanyak 2 kali. Karara iaitu ulang, mengulangi. Tujuannya ialah ditaukid, untuk mengukuhkan peringatan. Wa italatan fil wa'id ablagh, untuk menyampaikan peringatan tentang azab itu lebih utama. Qala Allah Ta'ala kadzalik, ai mithlu dzalik. Dzalika ni balik kepada takdzibil musyrikin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu pendustaan orang-orang musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasmiyatuhu sahiran aw majnun. Maksudnya nabi-nabi sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka juga didustai ataupun tidak diimani oleh kaumnya. Maka perkara yang sama berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh daripada puak musyrikin, dan mereka menamakan Nabi sebagai ahli sihir ataupun majnun. Perkara yang sama berlaku ke atas para anbiya yang terdahulu. Summa fassara ma ajmal biqauli ma atal ladzina min qablihim. Apa saja wahyu ataupun apa saja datang daripada Allah kepada kaum sebelum mereka, iaitu sebelum kaum Quraisy. Min qabli qaumik, sebelum kaum kamu wahai Muhammad. Mir rasulin, di kalangan para anbiya, para rasul, illa qalu, melainkan mereka berkata huwa sahirun aw majnun. Jadi di sini orang-orang musyrikin terdahulu pun mereka mengatakan kepada nabi mereka tukang sihir ataupun orang gila. Ramuhum bisihri
mereka menuduh para rasul itu sebagai ahli sihir ataupun junun, bersifat gila, li jahlihim, kerana apa? Kerana kaum itu adalah kaum yang jahil. Atawasau bih, ad-damir lil qaul. Qaul ini kata-kata mereka. Damir ini rujuk pada kata-kata orang-orang musyrikin. Ai atawasiyal awwalun wal akhirun. Adapun orang-orang dahulu telah memberi wasiat. Begitu juga orang-orang yang kemudian. Maknanya kenapa mereka boleh bersepakat mengatakan para nabi itu ahli sihir ataupun orang gila, bihazal qaul, iaitu bersepakat dalam kata-kata yang sama. Hatta qaluhu jami'an muttafiqina alaihi, sehingga mereka berkata dalam perkataan yang sama, muttafiqin, bersepakat menyatakan perkara yang sama. Kerana apa? Kerana mereka itu dah ahli-ahli syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala jalannya sama sahaja. Bal hum qaumun taun, ai lam yatawasau bih. Sesungguhnya mereka itu tidak pernah memberi wasiat ataupun berpesan-pesan sesama mereka supaya orang-orang terdahulu berpesan kepada orang kemudian supaya apabila datang seorang rasul itu, maka hendaklah kamu mengatakan mereka kamu adalah orang gila, orang tukang asir. Ini tidak pernah berlaku. Li'annahum lam yatalaqu. Sebab apa? Sebab mereka tidak pernah bertemu, bersua fi zamanin wahidin, dalam satu zaman yang sama ataupun satu waktu yang sama. Bal jama'athum al-illah wahidah, tetapi satu alasan yang satu itu ialah kerana mereka dihimpunkan dalam satu illah, wahya tughyan, iaitu kezaliman, syirik kepada Allah SWT. Wa tughyanu huwa al-hamilu alaihi. Perbuatan syirik itulah yang membawa kepada kata-kata mereka, dalam kesepakatan mereka dalam kata-kata. Fatawalla anhum. Fatawalla anhum, maka berpalinglah engkau, yakni fa'il amar, tawalla anhum ya Muhammad, jauhlah kamu daripada mereka wahai Muhammad. Ai tawalla sini maksudnya fa'arada anilladzina qararta alaihim dakwah, maka jauhilah diri kamu daripada orang yang pernah kamu datangi mereka menjalankan dakwah berulang-ulang. Falam yujibu inadan, sedangkan mereka tidak menerima dakwah kamu kerana keengganan mereka, kerana kedegilan mereka. Fama anta bimalumin, fama anta bimalumin, dan sesekali tidaklah engkau tercela. Allah Subhanahu Wa Taala memerintah supaya Nabi tidak menjauhkan diri daripada orang-orang yang pernah didatanginya untuk berdakwah kerana keengganan mereka. Lalu Allah memberi jaminan bahawa Rasulullah tidak akan dicela kerana Rasulullah berpaling tadah daripada puak-puak yang menolak dakwah. Fala laumu alaika, tidak ada celaan ke atas kamu, fi i'radika ba'dama balaghta risalah, setelah kamu menyampaikan risalah, wa badzalta majhudaka fil balagh wad da'wah, dan kamu telah berusaha menyampaikan dan berdakwah. Qala Allah Ta'ala wa dzakir. Zakir makna yu'is fa'il amar, is bil Quran, berilah peringatan kepada
manusia dengan Al-Quran. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya memberi peringatan itu mendatangkan manfaat kepada orang-orang mukminin dan kata Profesor Hamkar rahimahullah, dan peringatanlah, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Apa manfaatnya? Bi antazida fi amalihim, supaya mereka dapat menambahkan lagi amalan dalam kehidupan mereka, iaitu amal saleh. Sebab itu kita sentiasa memberi peringatan yang baik kepada umat Islam, sahabat-sahabat kita, supaya mereka dapat menambahkan amalan saleh mereka setiap masa. Baik, kita sambung terus kepada pelajaran baru, iaitu ibadatun ya al-maqsud al-a'zam. Ini tajuk baru. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Fa inna lilladzina zalamu. Sehingga akhir ayat. Baik, al-ibadah ya al-maqsudul al-a'zam. Baik, sebelum itu Ustaz nak rujuk balik soalan-soalan berkaitan dengan tajuk yang kita belajar tadi ya. Okey. Ayat yang ke-50, kalau Ta'ala fafirru ilallahi inni lakum minhu nazirum mubin. Ayat ini ada syarah ayat. Jadi bila ada syarah ayat, para pelajar hendaklah memberi perhatian. Ayat-ayat mempunyai tafsirnya, kebiasaannya. Ayat-ayat seumpama ini akan dijadikan soalan kerana dia ada penafsiran. Baik. Fafirru ilallahi ay minasyirk. Kita jawab firru, iaitu lari kepada Allah. Daripada apa lari? Lari pada syirik. Ilal iman billah, daripada syirik kepada keimanan kepada Allah. Au min ta'atis syaitan, ataupun lari pada taat syaitan. Ila ta'atir rahman, au mimma siwahu ilaih, ataupun perkara-perkara yang membawa kepada kesyirikan kepada Allah SWT. Ini hendaklah dijauhi. Seterusnya, qala Allah Ta'ala, wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nazirum mubin. Dalam ayat ini adanya sirrul balaghi, iaitu takrir. Takrir maksudnya ayat berulang sebanyak 2 kali, iaitu qaulu Ta'ala inni lakum minhu nazirum mubin. Takrir ini, ulangan ayat ini dinamakan litaukid, untuk mengukuhkan. Wa italatin fil wa'id ablagh. Wa italatil fil wa'id, iaitu takrir ini memberi peringatan kepada azab Allah SWT. Wa'id iaitu janji-janji buruk sekiranya manusia tetap tidak taat kepada Allah ataupun enggan menerima iman. Qala Allah Ta'ala, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Soalannya, fasir hazil ayat. Tafsirkan ayat ini. Kalimah kadzalik, iaitu isim isyarah, rujuk kepada al-amru, kadzalikal amr, iaitu hal ataupun keadaan. Mislu takzibil musyrikin ar-rasul, seumpama seperti pendustaan orang-orang musyrikin terhadap Nabi. Wa tasmiyatuhu sahiran aw majnun, dan menamakan ataupun memanggil Nabi sebagai ahli sihir ataupun orang gila, waliyazubillah. Maksudnya,
perkara yang sama berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga berlaku ke atas para anbiya terdahulu. Sebagaimana berlaku ke atas Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam ketika membina kapal, membina bahtera untuk menyelamatkan manusia daripada azab Allah, tapi tidak ada seorang pun kaumnya ataupun hanya segelintir kaumnya sahaja yang beriman dengan Nabi Nuh dan percaya bahawa apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu perkara yang benar. Adapun yang lainnya menolak dan mereka mengatakan Nabi Nuh adalah orang gila ataupun ahli sihir. Baik, seterusnya fatawalla anhum ayat 54, fama anta bimalum. Isyrah hazal ayat tawalla, sebagaimana yang kita sudah hafal kalimah. Sebab itu Ustaz kata, Ustaz sentiasa berpesan kepada pelajar supaya menghafal mufradat. Hafazan mufradat ini memberi makna ataupun membantu kita dalam mentafsirkan Quran. Sebagai contoh, fatawalla maknanya fa'arada. Anhum ni rujuk kepada anil ladzina qararta alaihim dakwah. Hum ni ialah kembali kepada orang-orang musyrikin yang pernah Rasulullah SAW menjalankan dakwah kepada mereka. Falam yujibu, tetapi mereka tidak menerima dakwah tersebut inadan, dengan keengganan mereka, kekufuran mereka. Fama anta bimalumin fala lauma 'alaika fi i'radika ba'dama ballaghta risalah. Dan kamu tidak cela ataupun kamu tidak dicela wahai Muhammad sekiranya kamu berpaling tadah daripada orang-orang yang enggan terima dakwah kamu setelah kamu menyampaikannya kepada mereka. Wa badzalta majhudak fil balaghi wad da'wah, dan kamu telah menyampaikan, telah melakukan usaha kamu bersungguh-sungguh dalam menyampaikan dan berdakwah. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ma mana zakkir? Wa zakkir, zakkir iaitu wa'iz. Ini makna mufradat. Soalan ini biasanya disoal dalam bagian alif ataupun soalan pertama daripada 4 soalan pecahan. Wa'iz. Baik, mal murad bi az-zikra. Fa inna az-zikra, al murad bi zikra ya Al-Quranul Karim. Az-zikr, zikir ialah Al-Quranul Karim. Baik, itu soalan sehingga ayat 55, tajuk yang kita belajar tadi, iaitu al-i'tiaz bihalakil musyrikin as-sabiqin. Di sini seterusnya kita beralih kepada tajuk baru. Tajuk baru kita pada malam ini ataupun pada siang ini, ibadatu hiya al-maqsud al-a'zam. Ini tajuk seterusnya daripada surah Az-Zariyat. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan ayat ini jelas kita daripada tingkatan 1, daripada sekolah rendah ataupun tingkatan 1 lah, sentiasa berjumpa ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan liya'budun, melainkan beribadat kepadaku. Jadi tajuk kita ini ialah al-ibadatu hiya al-maqsud al-a'zam. Maksudnya ibadat merupakan tujuan yang agung, iaitu dalam ciptaan manusia. Baik, apa yang dimaksudkan ibadat di sini? Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal ins. Orang-orang kafir tidak beribadat kepada Allah SWT. Maka ayat ini dituju kepada
mukmin, yaitu makhluk yang beriman kepada Allah, yaitu sama ada jin ataupun manusia. Kenapa diletakkan jin dahulu, kemudian manusia kemudian? Ya, sebab jin ini makhluk Allah yang dicipta sebelum terciptanya manusia. Baik. Al-ibadah in humilat ala haqiqatiha fala takunul ayah amah. Maksudnya ibadat ini apa yang kita bincangkan di sini adalah tentang ibadat kepada Allah Taala. Tapi ayat ini bukanlah maksud ibadat itu secara umum kepada seluruh makhluk. Ya? Sebab ini sebagaimana kata pengarang, bal al-murad biha al-mu'minun min al-fariqain. Yaitu yang maksudkan ibadat ini adalah ibadat daripada kalangan mereka yang beriman dari dua makhluk, fariqain, dua puak, yaitu puak mana? Yaitu jin dan manusia. Daliluhu as-siyaq. Dalilnya ialah rujuk pada ayat tadi, jin wal ins. Baik, ani wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sini kita boleh guna ayat ini sebagai penerangan kepada ayat yang dimaksudkan bahawa yang dimaksud ibadat itu ialah kepada jin dan golongan jin dan manusia. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memberi peringatan, sesungguhnya memberi peringatan itu memberi manfaat kepada golongan mukmin. Wa hadza li'annahu la yajuz ay yakhluqa alladhina alima minhum annahum la yu'minuna lil ibadah. Li'annahu idza khalaqahum lil ibadah wa arada minhum al ibadah fala budda an tujad minhum. Fa idza lam yu'minu alima annahu khalaqahum li jahannam. Maksudnya, wa hadza la yajuz ay yakhluqa alladhina alima minhum annahum la yu'minun bil ibadah. Maknanya tidak seharusnya mereka itu dicipta khusus untuk manusia ini, khusus ibadat, tapi kerana sekiranya mereka dikhususkan untuk ibadat, wa arada minhu ibadah, dan dimaksudkan ialah ibadat, fala budda an tujad minhum. Maknanya semestinya di kalangan dua makhluk ini ada yang beribadat kepada Allah. Fa idza lam yu'minu, sekiranya dua makhluk ini tidak beriman kepada Allah, alima annahu khalaqahum li jahannam. Maknanya kalau tidak ada ibadat ini sebagai tugas, nescaya Allah mereka dicipta itu adalah untuk dimasukkan dalam neraka. Kerana itu maknanya syarat, antara syaratnya ialah yang dapat surga itu ialah beribadat kepada Allah. Sekiranya Allah tidak mencipta makhluk ini untuk beribadat, untuk apa manusia dicipta? Maka mereka akan kembali kepada jahannam. Kama qala wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia ini masuk jahannam, dimasukkan dalam jahannam di kalangan jin dan manusia, minal jin. Maknanya sebahagian jin dan sebahagian manusia, tidak semua yang masuk jahannam. Yang mukmin masuk surga, yang kafir masuk jahannam. Coba kita lihat kepada tafsiran. Tafsir ini Ustaz ambil daripada Protestan, daripada buku Allah Yarham Prof. Profesor Hamka. Tafsir Al-Azhar. Tajuknya agak berbeza dengan tafsir kita, tapi isinya sama. Berbeza dengan tafsir Nasafi, tapi isinya sama. Kita ambil dari segi terjemahan ayat.
terjemahan ayat. Ini panjanglah kalau pelajar ada masa, sila rujuk kepada tafsir seperti ini supaya kita masih boleh lebih memahami sebelum kita memulakan setiap pelajaran, khususnya tafsir. Ini tafsir huraiannya panjang ya. Kita lihat lagi tafsiran. Ini terjemahan ataupun tafsir kepada ayat yang kita belajar pada masa ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri, abdi kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku menghendaki rezeki dari mereka dan tidaklah aku minta agar mereka memberiku rezeki. Maknanya Allah SWT mencipta manusia, bukan Allah nak rezeki daripada mereka. Dan Allah juga tidak pernah aku mendekat rezeki. Maknanya Allah memberi rezeki kepada mereka dan Allah tidak pernah meminta rezeki daripada mereka. Baik, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Waqila illa li'amirihim bil ibadah. Dan sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa ayat ini Allah tidak mencipta jin manusia bukan illa li'amirihim bil ibadah, melainkan menyuruh ataupun memerintah mereka beribadat kepadanya. Wa huwa mangkul. Ayat ini diambil dinakal daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa qila illa yakun ibadan li, ataupun sebagian ayat penafsir dia kata maksud ayat ini ialah illa liyakunu ibadan li, melainkan mereka dicipta melainkan tidak lain dan tidak bukan kecuali beribadat kepada aku. Wal wajhu an tahmilal ibadah ala tauhid. Poin dia apa? Poin dia ialah ibadat itu sesungguhnya tujuannya ialah untuk mentauhidkan Allah SWT. Faqad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu ibadati fil Quran fahiya tauhid. Kata Ibnu Abbas, semua ibadat di dalam Al-Quran itu ialah tauhid. Wal kullu yuwahhiduna fil akhirah. Maknanya semua makhluk ini akan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Apabila manusia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, di situ baru mereka sedar bahawa Allah itulah satu-satunya Tuhan pencipta. Dan di saat itulah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lama urifa anal kufar kulluhum mu'minun muwahhidun fil akhirah. Semua orang-orang kafir di akhirat kelak mereka akan mengesakan Allah Taala, beriman kepada Allah, muwahhidun, mereka mengesakan Allah fil akhirah, di akhirat. Tapi di saat itu tidak ada faedahnya setelah mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi.